mana yang telah kita janjikan semalam. So untuk malam tuan perempuan, hari ini saya kena tempo tu, saya kena a bit fast sikit. Boleh untuk for today, sebab kita dah last day hari ni kan. So semalam tuan-tuan dan puan, saya percaya tuan-puan dah dipecahkan kepada 16 grup, betul lah ketua sidang? So boleh tuan-puan, maksudnya tuan-puan ada grup daripada 1 sampai 16 ke? Nama grup? Ya, Tuan. Dengar ke? Oh betul, okay. Alright. So, baik. So maksudnya boleh kita proceed dengan pembentangan. Maksudnya saya akan call upon mana-mana nama grup, then saya percaya tuan-puan dah ada perbincangan, dah ada outputnya, dah ada hasil dah ada bahan untuk dibentangkan. So you just proceed lah, kita nak dengar lah tuan-tuan dan puan punya hasil perbincangan berdasarkan soalan latihan amal yang telah kita bentangkan semalam lah. Boleh Adakah kita dah bersedia ke ataupun ada yang belum masuk lagi sebenarnya? Boleh Tuan. Boleh Boleh Tuan, boleh. Alright, okay. So untuk memulakan, saya jemput kumpulan 10. Sila. Ada kumpulan 10? Ada Tuan, on the way. Baik, no problem.
Tuan, boleh mula Sila. Nah, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah. Kami akan bentangkanlah tentang soalan ataupun latih amal yang telah diberikan semalam, yang mana meliputi aset yang diterima. Satu adalah komputer dan satu lagi berkaitan dengan LCD. Okay, next slide please. Okay, ini adalah ahli kumpulan kami. Next slide. Okay, apabila terdapat sesuatu barang ataupun aset yang diterima oleh jabatan tertentu, perkara pertama yang perlu dilaksanakan oleh PTJ tersebut adalah dengan menerima aset tersebut di bawah QPA 1. Slide. Di mana QPA 1 ni, seperti yang dimaklumkan awal tadi, kita terima dua barang, iaitu projektor dan juga komputer meja, to be specific. Sebab semalam tu tulis komputer saja kan. Komputer meja. Yang mana di dalam QPA 1 ini adalah borang penerimaan aset alih. Sebab barang kita yang terima soalan tu di bawah kategori aset alih. Okey, beberapa maklumat atau perinci dia dinyatakan. Yang paling mustahak sekali adalah pegawai yang menerima borang tersebut, aset tersebut. Seperti yang tertera di skrin lah. Kuantitinya berapa dan kebiasaannya ia akan disertakan dengan nombor rujukan LO-nya, dengan kuantitinya berapa, sebagainya lah. Okey, setelah penerimaan telah dibuat, kita ke next slide. Baiklah, tibalah masa untuk mendaftar aset tersebut, di mana untuk pendaftaran boleh dilaksanakan, ia adalah di bawah QPA 3 dan juga QPA 4. Okey, next slide. Okey, tuan-tuan, QPA 4 ini adalah semacam sijil lahir lah, sijil kelahiran barang-barang tersebut, di mana dalam QPA 4 ini terdapat perincian tentang spesifikasi aset tersebut, jenamanya, daripada siapa, serta di mana ia ditempatkan pun turut disertakan lah. Okey, dan seterusnya, okey, balik. Bahagian B tu, tuan, kalau salah saya mohon maaf lah. Bahagian B ni sepahaman kami lah. Bila mana terdapat penambahbaikan ataupun pergantian terhadap semasa kita terima aset alih tersebut, jadi bahagian B ni adalah perlu dikemukakan dan dinyatakan sekiranya terdapat kata perbaikan terhadap aset yang pada awalnya kita terima. Maafkan, itulah sepahaman saya kalau salah. Maafkan. Okey, next slide. Okey, QPA 3 tadi dia sama saja macam tadi, cuma tadi kita tunjuk LCD, yang ini komputer meja. Maklumat-maklumat yang dinyatakan di mana tempatnya, siapa tanda tangan ketua jabatan. Tanda tangan ketua jabatan ni tertakluk. Kalau andai kata aset tersebut ditempatkan di sesuatu bahagian, jadi ketua jabatan ataupun orang yang akan menandatangani borang QPA tersebut adalah setiausaha bahagian lah. Tapi kalau andai kata di organisasi yang lebih besar, ada mungkin KSU-nya, mungkin ketua pengarahnya, dia tertakluklah pada situasi tersebut ya, tuan-tuan. Okay, next slide. Baiklah, QPA 5 dan 6 iaitu senarai daftar aset. Next slide. Okey. Baiklah. Yang ini kami pun masih belajar lagi, tak mahir ataupun tak really fluent untuk menyatakan kenapa ia didaftarkan di bawah aset nilai rendah. Dia aset alih. Dua-dua barang ni aset alih. Cuma ada takrifan nilai aset rendah dan juga harta modal. Seperti yang tertera di skrin ni, LCD projector yang berharga ataupun harga perolehannya sebanyak 1,900 diletakkan di bawah kategori aset bernilai rendah, dan di sebelah kanan iaitu komputer meja yang berharga 2,500 diletakkan di bawah aset harta modal. Okey, next slide. Baiklah, yang terakhir QPA 7 senarai aset alih. Okey, tuan-tuan dan puan, next slide. QPA 7 ni bahasa mudahnya macam ni. Di mana terletaknya aset alih tersebut
di situlah beradanya Q47 ni. Tapi kebiasaannya Q47 ni akan ada dua salinan lah yang diperlukan. Satu, contoh katalah komputer ni ditempatkan di makmal 7. So hendaklah ditampal Q47 ni dekat makmal tersebut. So kita akan tahu keberadaan aset alih tersebut di dalam makmal 7 tersebut. Dan satu salinan lagi akan diberikan atau disimpan oleh pegawai aset tersebut supaya untuk tujuan rekod, dan pegawai aset hendaklah mengemaskini Q47 tersebut sekiranya terdapat perubahan lokasi, kuantiti dan seumpamanya lah. Saya ingat itu saja tuan daripada grup 10. Kalau ada salah-salah boleh betulkan lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya really appreciate tuan-tuan dan puan-puan pembentangan yang sangat baik. Dan saya nak jemput next group. Nanti saya lepas kita tengok go through beberapa sampel pembentangan ni, dan saya akan buat ulasan dan sedikit perbincangan dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay. Next saya nak jemput kumpulan 5, please. Sila. Ya, Tapi kan saya tak on camera sebab kat bilik. No problem. Okay, jadi hari ini salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5, saya Nak Azmira bin Abdul Samad, wakil untuk kumpulan 5 daripada sidang 2. Jadi ini adalah slide kami untuk penerimaan dan pendaftaran bagi aset alih. Okay, ini ahli kumpulan kami. Okey, jadi untuk aset alih ini penerimaan di mana kami menerima 5 buah komputer meja, di mana sebuah komputer berharga RM2,500 yang akan diletakkan di makmal komputer 7, dan kemudian ada juga 2 buah LCD projector yang mobile yang berharga RM1,900 sebuah yang akan ditempatkan di pejabat SUB. Okey, jadi untuk hari ini kita akan tengok kepada penerimaan dan pendaftaran bagi aset-aset ini. Okey, di mana untuk penerimaan, butiran dokumen akan disemak dan aset yang diterima akan diperiksa dulu sebelum disahkan penerimaannya. Yang bagi borang penerimaan aset alih iaitu QPAS 1 akan diperiksa oleh pegawai penerima, iaitu kita boleh lihat di sini bagi komputer ini adalah QPAS 1 untuk penerimaan komputer yang ditangani oleh pegawai penerima kami, itu Pembantu Tadbir Intan Kayangan. Kemudian bagi LCD pula, ini adalah penerimaan LCD bagi QPAS 1 oleh pegawai penerima yang sama. Okey, seterusnya walaupun begitu, namun terdapat sebuah komputer yang mempunyai kerosakan. Oleh itu, pegawai penerima kami telah mengisi borang penolakan aset iaitu QPA 2 bagi menolak komputer ini. Okey, ini adalah borang penolakan aset komputer tersebut, di mana terdapat sebuah komputer yang telah ditolak. Okey, seterusnya adalah bagi fasa pendaftaran di mana aset akan didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan, di mana tadi harga untuk komputer adalah RM2,500, jadi didaftarkan di bawah aset harta modal dengan diisikan kepada QPA, borang QPA 3, dan kemudian akan diisikan kepada senarai daftar harta modal iaitu QPA 5. Bagi LCD pula dengan harga RM1,900, kita akan isi di bawah dokumen aset alih bernilai rendah di QPA 4 dan seterusnya senarai daftarnya adalah di QPA 6. Okay, ini adalah contoh untuk aset harta modal QPA 3 bagi komputer, di mana kita daftarkan 4 buah komputer sebab tadi satu kita dah tolak di QPA 2. Ini pula adalah senarai daftar komputer harta modal QPA 5 sama 4 buah komputer dengan harga RM10,000 sebagai total. Okay, seterusnya ini adalah QPA 4, LCD projector 2 buah, aset alih bernilai rendah. Yang ini pula adalah senarai daftar untuk aset alih bernilai rendah. Jadi sekarang kita ada 2 sahaja senarai master list lah untuk LCD. Okey, seterusnya. Okey, yang keenam, ini pula adalah contoh bagi senarai aset alih yang kita letakkan di makmal komputer 7. Jadi kita ada dia punya nombor siri pendaftaran lah. Ada 4 buah yang diletakkan di makmal komputer 7. Itu saja tuan. Terima kasih.
Tuan tadi Tuan mute. Thank you. Thank you, Saudari Azmira. Saya nak jemput kumpulan 16 untuk last group yang terakhir lah. Thank you. Sila. Sebelum tu saya nak tanya, daripada 3 grup yang saya sebut ni, adakah dia melibatkan dah cover kedua-dua sidang? Kebetulan semua sidang yang sama ni? 8 grup yang pertama ialah daripada sidang 2 Cakra Dunia, 8 grup yang terakhir ialah daripada sidang 5 Malin. Okey, alright. Baik. Sila kumpulan 16. Room 16 kan Lagging ke? Lagging kan? Saya pun dengar lagi juga. Okey. Kita pakai wifi Intan kan? Betul tuan. Alright. Adakah kumpulan 16 dah bersedia? Sekejap tuan, dia tengah nak present slide. Oh, okey.
Assalamualaikum, maaf tadi saya terkeluar Zoom. Okay, saya teruskan dengan pembintangan dari ini. Okay, saya dari grup 16, saya akan membentangkan pelaksanaan penerimaan, pendaftaran dan penolakan aset untuk aktiviti semalam. Fendi, next slide please. Okay, sebelum apa-apa, kita kena tahu peraturan penerimaan sebagai lah untuk terima apa-apa aset yang baru. Aset yang diterima kenalah lakukan pemeriksaan dulu, mana nak pastikan sama ada aset tu dalam keadaan yang baik atau tak diterima. Kemudian bagi aset teknikal perusahaan adalah dilakukan oleh pegawai teknikal lah, mana orang yang dalam bidang tu, so that benda-benda yang kita terima tu kita tak ditipu oleh vendor lah. Okay, next slide. Okay, ini adalah langkah-langkah penerimaan dia. Kita kena semak butiran dokumen yang sah untuk pastikan aset yang kita terima betul adalah aset yang betul yang kita minta. Kemudian aset kena diperiksa, dikira dan ditimbang atau diuji setuju saja dapat, so that kita untuk pastikan semua tu ikut spesifikasi seperti yang telah kita order. Kalau tak dapat pengesahan, kita haruslah bagi tahu nota serahan tu, cakap dan kena tulis dalam nota mana kita terima. Dan syarat tu dah disahkan dan dah diperiksa semua-semua lah sebelum kita masukkan dalam inventory. Kemudian penyelesaian penerimaan hanya boleh dilakukan oleh pegawai penerima menggunakan borang Q1. Borang Q1 ni ada 6, 2 untuk terima, 2 untuk pendaftaran dan 2 untuk penolakan yang kita akan go through sekejap lagi lah. And then lepas dah dapat terima, kita akan masukkan kepada pendaftaran iaitu borang Q3 dan 4. Okay, seterusnya. Inilah borang Q1, borang penerimaan yang kalau ikut aktiviti malam kita akan terima 2 daripada 2 syarikat berbeza. Sebab dia 2 syarikat, jadi kita haruslah gunakan 2 borang yang berbeza lah untuk setiap syarikat. Untuk borang pertama ni Red Technology untuk komputer, and then Affiliate Resources untuk LCD projector tu. Seterusnya. Lepas tu lepas dah terima, kita haruslah daftarkan dalam tempoh tertentu lah lepas kita terima tu untuk pastikan aset tu dah direkodkan secara sempurna lah. Objektif daftar untuk mewujudkan pangkalan data yang lengkap, untuk memudahkan pengesanan pemantauan, membolehkan keadaan aset diketahui dan juga untuk senangkan untuk kita buat pelupusan nantilah sekiranya aset tu dah rosak ataupun dah tamat tempoh untuk dia digunakan. Seterusnya. Ini ada aset-aset yang perlu didaftarkan adalah aset yang pembelian dengan menggunakan wang kerajaan ataupun yang disewa beli ataupun yang diterima sebagai hadiah pindahan dalam melalui proses perundangan dan perjanjian lah. Bila dah penerimaan adalah dokumen CUPA 3 dan 4. Depends on ni lah, dia spek lah. Dan setiap aset ni hendaklah kita daftarkan dalam tempoh 2 minggu lepas daripada kita seterusnya. Maaf saya disconnected tadi. Okey, ini yang borang syarikat tadi lah, iaitu Q3 dan Q4. Sama juga 2 borang untuk 2 syarikat. Yang di mana dalam borang-borang ni kita inilah kita isilah apa spesifikasi dan tarikh-tarikh yang kita terima semua tu bila dan berapa harga semua, dan juga masalah DO dia lah. Seterusnya. Okey, ini adalah penyediaan senarai daftar harta modal yang mana Q4 5 dan senarai aset alih nilai rendah Q4 6. Senarai Q4 5 dan 6 ni akan ikut tahun masing-masing lah oleh bahagian cawangan ataupun PTJ masing-masing. Ia boleh terdapat aset alih baharu, aset alih dilupus ataupun aset alih dah perkira. Kemudian kementerian juga boleh mendapatkan Q4 5 dan Q4 6 daripada jabatan-jabatan yang bertanggungjawab yang di bawah dia lah. Okay, seterusnya.
Ini adalah barang-barang tersebut. Senarai daftar harta dan juga senarai daftar aset alih di mana Q5 dan Q6 yang mana kita isilah untuk setiap aset yang kita bila ada perubahan ataupun seperti yang saya cakap tadi lah. Okey, saya rasa itu saja pada kumpulan kami. Terima kasih. Baik, okay, alright. So, tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak. Saya sangat hargai, appreciate tuan-tuan dan puan punya hasil pembentangan pada hari ini. So, basically tak ada satu yang salah, semuanya betul tuan-tuan dan puan. Cuma, saya ingin memberi sedikit ulasan lah tuan-tuan dan puan. So, basically apa yang tuan-puan telah buat, apa yang tuan-puan telah bincang, apa yang telah tuan-puan bentangkan pada pagi ini, sebenarnya itu adalah simulasi bila mana tuan-tuan dan puan mula menerima aset. That is, memang itulah perkaranya. So, basically tuan-puan telah menguasai lah proses-proses penerimaan, proses pendaftaran. Cuma mungkin dalam grup yang ketiga tadi, tuan-puan tidak menyentuh tentang penggunaan Q7, betul? Dan saya kira ada juga saya kira ada tiga kumpulan juga tak sentuh tentang label aset, betul? Sebab tuan-puan hanya fokus kepada Q1, 2 untuk penerimaan, Q3, Q4 untuk pendaftaran, 5, 6 master list betul, 6, 7 betul, tapi tuan-puan semuanya tertinggal stiker, betul tak? Daripada tiga kumpulan yang dah present tadi lah, betul? Betul tuan. Okay, so please take note bila kita bercakap tentang pendaftaran aset selain daripada Q4 yang kita bincangkan 3, 4, 5, 6, 7 itu, ada satu lagi perkara yang lagi critical is label. Kenapa saya kata critical? Sebab ini tuan-tuan dan puan, bila mana tuan-puan berada di unit aset Kementerian Kelab, label ni normally kita akan pass kepada pembantu pegawai aset ataupun liaison yang berada untuk di bahagian tersebut. Sebab printer untuk print stiker ini dia bukan kita tak afford untuk beli semua orang ada stiker tu. Semua orang ada printer stiker tu. So normally printer stiker tu hanya akan berada di unit aset sahaja. So kenapa saya kata stiker ini kritikal? Sebab bila kita buat pendaftaran, sistem memang akan generatekan stiker tu. Dan selalunya kita akan pass kepada pembantu pegawai aset untuk mereka tampalkan di lokasi lah. Isunya tuan-tuan dan puan, kadang-kadang benda tu tak bertampal dan sebagainya. So again, saya nak tekankan bahawa proses kitaran pendaftaran itu tak akan lengkap sebab kalau surat beranak ni dia berada dalam dokumentasi, dia dalam sistem, orang tak nampak. Yang orang nak nampaknya sekarang ni adalah stiker itu, sebab stiker tu dia akan berada is everywhere bersama-sama dengan physical asset. Betul tuan-tuan dan puan? So maksudnya kalau orang nak menilai tuan-tuan dan puan punya dari segi luaran pengurusan aset tuan-tuan dan puan, definitely orang akan tengok audit ke sesiapa ke of course dia akan tengok dari segi tuan-puan punya stiker lah. Sama lah macam tuan-tuan dan puan sekarang tuan-puan bila tuan-puan duduk atas kerusi yang sedang tuan-puan duduk sekarang ni, tuan-puan akan juga melihat kepada stiker lah. Jadi kalau stiker tak ada, it shows something yang kurang teratur lah tuan-tuan dan puan. Boleh? So please take note on that. Maksudnya betul penerimaan, pendaftaran, cuma pendaftaran tu tuan-puan kena count in sekali stiker. Dan saya nak tambah juga tuan-tuan dan puan, saya tuan-puan alert dengan nota saya semalam, Q7, saya share screen. Tuan, boleh saya tanya soalan? Sila. Nama saya Amir. Kalau dengan stiker tu wajib ke kena ada yang spray hak kerajaan Malaysia sekali ataupun stiker saja telah memadai? Oh, thank you. Sebenarnya asal usul dulu tidak ada stiker itu. Okey? Jadi apa yang berlaku dari aspek pelabelan ini dia berlaku ketidakseragaman lah. So that's why ada yang mengecat hak milik kerajaan Malaysia tu. Okey, tapi now kalau tuan-tuan berperasan, stiker sekarang dah siap-siap tuliskan di situ. Hak milik kerajaan Malaysia memang dah tertera di stiker tersebut. Jadi dia dah count in lah. So dengan menggunakan stiker yang kita cetak daripada sistem itu, dia telah mengambil kira aspek milik kerajaan Malaysia tu lah. Boleh saya menjawab ke soalan tu? Boleh tuan, terima kasih. Baik, alright. So, sikit saja saya cerita tentang Q7 semalam tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-puan perasan, okey. Q7 ini bila mana tuan-tuan dan puan bertukar, naik pangkat dan sebagainya ataupun tuan-puan meninggalkan pejabat okey, bila berlaku pertukaran dan sebagainya, kan normally bila tuan-puan bertukar, kalau tuan-puan sediakan nota serah tugas, mungkin tuan-puan yang fresh ni mungkin tak,
Untuk walaupun tuan-tuan dan puan, penjawat awam, bila kita bertukar keluar dan sebagainya, kita diminta untuk menyediakan nota surat tugas. So, selain daripada kita menyerahkan tugas tuan-tuan dan puan, kita perlu juga menyerahkan aset yang berada di bawah tanggungan kita lah. So that's why dalam nota Q47 ini kita dah menyebut Q47 hendaklah dikepilkan bersekali dengan nota surat tugas pegawai berkenaan apabila berlaku pertukaran. Maksudnya begini, so kita tak nak bila kita tak beri perhatian kepada aspek ini tuan-tuan dan puan, kita takut dalam list ada satu laptop di bawah nama Ali bin Abu. Tetapi bila Q47 ni tak hand over properly kepada penggantinya Ahmad bin Hashim sebagai contoh, so dalam list ada, tapi in the real situation, physically dia dah tak appear. So that's why kita nak tekankan Q47 itu bersekali. Selain daripada you serahkan tugas, you kena serahkan juga senarai aset lah. Dan dia ada check and balance tu dia adalah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nak sekadar ada dalam list tapi tak ada. Tu kesianlah kepada pengganti tu. Sebab dia pula yang nak kena menjawab kehilangan aset dan sebagainya. Jelas tuan-tuan dan puan. So again nak tekankan Q47 semasa berlaku pertukaran keluar dan sebagainya, selain tuan-tuan dan puan menyerahkan nota surat tugas, tuan-tuan perlu serahkan juga senarai Q47. Senarai Q47 ni kan senarai aset yang berada di bawah seseorang pegawai lah. Boleh? Tuan-tuan dan puan silakan. So saya nak tutup bab pendaftaran di tuan-tuan dan puan. Saya kira tuan-tuan dah cukup bahas. Alright, so saya nak ada soalan ke? Ada soalan, boleh ke nak tanya? Sila, boleh, no problem. Okay, saya nak confirmkan tentang tarikh. Kalau saya confirm tarikh terima dan tarikh TNC. Kalau tarikh terima, Q-PAS 1 kan? Okay, tarikh TNC ialah bila kita buat testing and commissioning. Masa tu baru kita akan daftarkan aset, betul tak tuan? Betul. Okay, jadi dekat Q-PAS 3, tarikh diterima kita just tulis tarikh kita terima lah. Tarikh penempatan ialah tarikh TNC, betul tak tuan? Okay, Cik Fatin, saya bagi simulasi. Begini, soalan yang baik sebenarnya. Okay, alright. So, real things yang berlaku sebenarnya, bila tuan-puan dah keluar LO, first step adalah syarikat akan hubungi tuan-tuan dan puan untuk arrange for delivery, betul? So, let's say, katakanlah, the call dia tu katalah dia nak hantar hari ni, which is 4 Ogos. So, hari ini adalah tarikh terima tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so cuma saya buat sedikit pembetulan, dalam kes penerimaan, hari penerimaan, Q-PAS 1 belum muncul. Q-PAS 1, Q-PAS 2 itu akan dikeluarkan setelah kita selesai TNC. Setelah kita mengesahkan penerimaan. Setelah kita uji. So, itu Q-PAS 1. Alright. So, the only document yang involved normally pada 4 hari bulan Ogos ni is DO sajalah, delivery order. Apa yang saya share semalam, normally transporter pun in fact. Transporter yang akan bawa DO tu. Okay. So, tarikh yang akan appear, first tarikh yang akan appear is 4 Ogos. Dan 4 Ogos itu adalah tarikh penerimaan sebenarnya. Okay. Alright. So, daripada penerimaan itu, kita akan aturkan TNC. Tapi ingat, TNC ni dia bukan berlaku kepada semua jenis item. Sebab kalau kursi meja, perlu ke kita nak buat TNC? Sebab kursi meja dengan pandangan mata kasar kita pun kita dah tahu benda ni okey ataupun tak okey, betul So, untuk kursi meja dia pengecualian, tak ada TNC. Tapi untuk dos barang-barang yang elektrik dan sebagainya, komputer dan sebagainya memerlukan uji cuba dan sebagainya, of course kita akan arrange TNC. Okay. So bila TNC, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, normally dia tak akan berlaku pada 4 hari bulan Ogos. Mungkin dia akan berlaku esok, dia akan berlaku lusa, seminggu dan sebagainya. So let's say kita assume TNC itu berlaku seminggu selepas penghantaran, which is 11 hari bulan 8. So dalam kes ini 11 hari bulan 8 itu adalah tarikh pengesahan penerimaan, sama dengan tarikh kita sign Q-PAS 1 atau Q-PAS 2. 1 kalau kita terima, 2 kalau kita tolak lah, boleh. So, the moment kita sign 11 hari bulan Q-PAS 1, 14 hari itu dah bermula untuk kita selesaikan pendaftaran. Okay, so dia akan pergi kepada pendaftaran. So, untuk pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan, dia ada beberapa maklumat tarikh yang tuan-tuan kena lengkapkan. Tarikh perolehan itu adalah tarikh LO dikeluarkan. Okay, so dekat mana nak dapatkan? Of course, tuan kena refer pada LO lah. Okay, tarikh terima yang appear dekat surat beranak itu adalah tarikh TNC tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tarikh 4 Ogos. Sebab 4 Ogos tak berlaku apa-apa endorsement lagi. Kita hanya aku terima, fizikal dah sampai. Tetapi hanya pada 11 hari bulan baru kita dah uji cuba, semuanya berfungsi dengan baik dan kita sahkan penerimaan. So 11 hari bulan itu adalah tarikh penerimaan yang sepatutnya. So dalam kolom penempatan kan ada tarikh juga. So tarikh itu sama dengan tarikh terima.
untuk first time. Kerana logiknya bila kita terima itulah penempatan yang pertama, betul? So tarikh yang berikutnya yang dekat kolom penempatan tu dia akan mengikut bila mana aset itu berpindah lah. Boleh Saudari Fatin saya menjawab ke soalan tu? Jelas Tuan, terima kasih atas Alright, baik. soalan Thank lagi. Contoh macam komputer meja kan, Baik. kan kita ada a few component macam keyboard, mouse, CPU and monitor. Jadi kita kena daftarkan dekat bahagian bin ke atau tak perlu dikira as satu set? Perlu bahagian B. Perlu bahagian B. So dalam case komputer, CPU itu adalah, CPU is its main component. Those yang lain-lain tu akan berada di belakang, bahagian B tu. Ini sebagaimana yang slide yang senang saya kongsikan inilah. Okey. Tadi rakan daripada kumpulan 10 tak silap saya, Saudara Syafri. Betul ke nama? Yang first presenter tadi tu ada sebut tentang bahagian B ini, betul. Bahagian B ini dia bukan sekadar kita mengisi maklumat aksesoris ataupun komponen. So bila mana kita ada membuat pergantian tuan-tuan dan puan-puan, so komponen yang digantikan itu dia perlu direkodkan di bahagian B lah. Cuma ni logiknya adalah bila kita, sebab situasi yang saya berikan dalam latihan amal ini kita membeli aset yang baru, betul. So logiknya tidak adalah elemen penggantian di awal penerimaan, betul. Sebab definitely adalah barang-barang kita terima, barang-barang yang baru, betul. Bahagian B pergantian ini dari segi simulasinya, the real situationnya, dia boleh berlaku selepas lah. Bila mungkin bila usia aset tu dah bertambah, berlaku event of kerosakan dan sebagainya, atau akan ada tendency, possibility untuk kita perlu mengemasini bahagian B itu. Boleh? Kumpulan 10 saya dah jawab tadi. Tak ada yang salah pun sebenarnya, betul je. Tadi kan minta maaf salah dan tak perlu minta maaf. Okey, betul tu sebenarnya. So saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Again saya nak pohon perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Saya terpaksa a bit fast tuan-tuan dan puan-puan. So kita nak masuk kepada proses semasa tuan-puan sedang menggunakan aset ini, apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian lah. So again, sekarang tuan-tuan bumi surah badak semua dah settle, dah direkodkan, semua dah in place lah. Okay, so now ni fasa kita sedang menggunakan aset. So akan berlaku kemungkinan yang pertama, aset ini perlu digerakkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, perlu digerakkan untuk tujuan pinjaman ataupun untuk tujuan penyelenggaraan. Maksudnya pergerakan yang bersifat sementara. Okey, so bila berlaku situasi yang sebegitu, ada satu QPA yang tuan-tuan kena alert, iaitu QPA 9. Alright, so QPA 9 ni is basically to track down apa-apa pergerakan sementara aset lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau tuan-puan teliti semula, surat beranak akan ada nama siapa sebenarnya tuan-tuan dan puan dalam kes yang kita dah buat latihan amal semalam, semalam. Contoh nama Harozal dan nama siapa? LCD projector. Okey ke tu? Kenapa semua diam? Okey Tuan. Semalam, surat beranak, aset, LCD projector dengan komputer tu ada dua nama yang pegawai penempatan, betul? Tuan. Siapa namanya? Untuk komputer, siapa nama dia? Pegawai aset. Pegawai penempatan. Surat beranak yang tuan isi nama tu kan ada nama kan, betul, pegawai penempatan kan? Siapa namanya? Mendaftar ke Tuan? Owner asset kepada komputer dan LCD projector dalam kes latihan amal semalam. Pejabat SDK. Red. Ada nama kan? Alright, teknologi. Itu nama syarikat. Owner asset ada kan? Ada Tuan.
Macam tak ada tuan. Ada tuan. sorry. Okay. Alright. Okay, baik. Patutlah tuan senyap kan, tak beritahu saya tak ada. Alright. Sorry Okay, baik. Okay, so dalam bila kita membuat pendaftaran tuan-tuan dan puan, sebenarnya akan ada satu lagi maklumat lah, iaitu nama pegawai penempatan itu sendiri. Okay, betul dia di makmal komputer, tapi kita kena tahu, kita kena identify siapa yang kita nak namakan. So, tuan-tuan perasan kan dalam ruang penempatan surat beranak tu dia ada nama pegawai penempatan, betul? Ya, betul. Okey, jadi maksudnya akan ada nama. So, nama yang appear dekat surat beranak itu adalah nama macam nama yang nama tuan lah, nama owner lah, tuan-tuan dan puan. So, bila berlaku peminjaman, bila berlaku pergerakan secara sementara aset ini, which is dia dah melibatkan pindah tangan lah tuan-tuan dan puan kan. So, is it fair untuk nama yang berada dalam surat beranak tu dia lah yang bertanggungjawab? Fair tak? Masih lagi dia. Sedangkan aset dah bergerak tuan-tuan dan puan. Tak fair. So that's why the idea kenapa Q-POS 9 ni wujud adalah untuk memindahkan selari dengan pergerakan aset itu ke tangan orang lain. So these are the record yang digunakan untuk menyatakan siapakah orang yang bertanggungjawab. Maksudnya the new person for temporary itulah. So ini adalah borang Q-POS 9. Jelas tak tuan-tuan dan puan? Itu dia punya falsafah dia lah. Kenapa Q-POS 9 ini diguna pakai. Boleh? Untuk merekodkan pergerakan aset yang bersifat secara sementara lah. Dan of course untuk menggerakkan aset ini tuan-tuan dan puan, dia ada permohonan dan perlu diluluskan lah. Itu yang prinsip yang kita kena jelas lah tuan-tuan dan puan. Okay, alright. So itu Q-POS 9. So bila nak guna Q-POS 9 ini digunakan untuk bila berlaku aset itu dipinjamkan ataupun pergerakan yang bersifat sementara lah, yang bukan kekal. Sebab kalau dia bergerak secara kekal, dia pindah terus tuan-tuan dan puan, logiknya dia akan rekod di mana? Anyone? Bukan logik lah. Memang itulah sebenarnya. Sementara rekod dekat Q-POS 9. Kalau dia bergerak kekal, dia pindah terus tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan rekod dekat mana? K47 tuan. Surat beranak tadilah. Surat beranak tuan-puan tu kan dia ada ruang penempatan yang banyak kolom tu kan, betul? Betul. Jadi maksudnya mula-mula semasa kita beli kita isi the first column betul dekat ruang penempatan tu, betul? So bila berlaku pindah tangan secara kekal, so tuan-puan isi dekat surat beranak tu lah, Q-POS 3 atau Q-POS 4 tu dekat ruang penempatan tu, boleh? Tapi sekarang dalam sebab Q-POS 9 ini, sekiranya pergerakan itu bukan secara kekal, hanya sementara sahaja, like beberapa hari sahaja, so Q-POS 9 inilah yang akan digunakan. Jelas tak tuan-tuan dan puan? Jelas tuan. Baik, alright, thank you. Baik. So, Q-POS 9 So, semasa kita menggunakan aset juga tuan-tuan dan puan, boleh berlaku situasi yang kedua, aset ini rosak. So, bila aset rosak tuan-tuan dan puan, satu Q-POS lagi perlu digunakan pakai, iaitu nama di Q-POS 10 lah. So, kita perlu membuat laporan. Sebab tanpa laporan ini tuan-tuan dan puan, tanpa penggunaan Q-POS 10 ini tuan-tuan dan puan, tanpa penggunaan Q-POS 10 ni, kita tidak boleh proceed dengan proses penyelenggaraan lah. Nanti kita akan sampai dekat bab penyelenggaraan, cuma sekarang kita dekat bab aduan kerosakan dulu. So, perlu menggunakan pakai Q-POS 10 lah. Boleh? So, bila ada kerosakan, kena isi Q-POS 10. Alright. Dan sedikitlah tentang penyimpanan tuan-tuan dan puan. Nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan. Aset-aset yang bernilai tinggi, sama lah tuan-tuan macam kita kat rumah pun. Kalau kita punya barang-barang kemas dan sebagainya, takkanlah kita simpan di tempat-tempat yang terbuka dan sebagainya. So of course kita ada elemen-elemen keselamatan di situ, di tempat berkunci, kan so dalam kes kita di pejabat kerajaan tuan-tuan dan puan, kabinet besi berpalang ini adalah salah satu contoh di mana tempat yang selamat lah tuan-tuan dan puan untuk menyimpan aset-aset ni. Boleh So sepatutnya LCD projector, laptop tuan-tuan dan puan, kerajaan lah laptop kerajaan, LCD projector kerajaan ni baiknya tuan-tuan dan puan disimpan di tempat yang sebeginilah. Dia ada kabinet berkunci dan berpalang. Dan bagi maksud keselamatan pejabat ni tuan-tuan dan puan, kita perlu patuh kepada AK lah, arahan keselamatan. Tuan-tuan dah go through ke arahan keselamatan? Ini dalam semua manusia ni. Okay, alright.
So dalam arahan keselamatan ni tuan-puan juga kena tengoklah dari segi aspek pengendalian kunci-kunci pejabat tuan-tuan dan puan, macam mana proses nak duplicate kunci, adakah dia boleh sewenang-wenangnya, benda-benda macam tu semua akan disentuh dalam bab arahan keselamatan lah. Cumanya benda tu dia ada berkait sekiranya berlaku kehilangan aset. So bila jawatankuasa penyiasat turun, mereka akan melihat juga adakah aspek-aspek keselamatan pejabat ini diberi perhatian. Kalau tidak tuan-tuan dan puan, satu statement yang akan dibuat adalah berlaku kecuaian di kalangan penjawat awam lah, dan kita bimbang takut akan berlaku tindakan-tindakan punitif seperti tata tertib secan dan sebagainya. Alright, so habis tentang penyimpanan aset. Dan paling penting dalam bab ini tuan-tuan dan puan adalah proses pemeriksaan. Tuan-tuan kena ingat, setahun sekali aset-aset kerajaan tuan-tuan dan puan, bila tuan-tuan dah daftarkan tadi, komputer, LCG projektor tadi dan sebagainya, ia perlu dipastikan diperiksa lah tuan-tuan dan puan. Tidak boleh tidak. Setahun sekurang-kurangnya sekali. Sebagai contoh, tuan-puan ada 10,000 aset, maka 10,000 aset itulah yang perlu tuan-puan pastikan diperiksa dalam 365 hari tu. Alright? So, siapakah yang melakukan pemeriksaan aset ni tuan-tuan dan puan-puan? Adalah pegawai pemeriksa. Kita ada pegawai aset yang pertama kita tengok tadi, kita ada pembantu pegawai aset, kita ada pegawai penerima. Now yang keempat kita ada pegawai pemeriksa tuan-tuan dan puan-puan. Okey? So pegawai pemeriksa ni dia dilantik oleh TSU. Dia sama tara dengan pelantikan pegawai aset. Alright. Saya dah nyatakan tadi, pemeriksaan aset adalah dia dilakukan 100% lah. Tak boleh tidak boleh satu pun yang tersisih untuk diperiksa lah. Okey. So pemeriksa ini tuan-tuan dan puan-puan, bila mana dia perlu membuat pemeriksaan ini, sesatu borang QPA yang akan digunakan pakai adalah QPA 11 lah. Okey. So ini rupanya QPA 11 ni tuan-tuan dan puan-puan, ada 2 orang sebagai pemeriksa yang kena sign. So basically pemeriksaan ni apa sebenarnya? Dia nak compare maklumat penempatan yang ada dalam surat beranak tadi dengan maklumat fizikal yang berada di lokasi. Adakah tally ataupun tak tally tuan-tuan dan puan. So itu falsafah di sebalik proses pemeriksaan inilah. Kita nak tengok sama ada apa yang ada dalam rekod itu, betul tak? Kalau rekod kata berada di bilik SUB, adakah sebenarnya di lokasi dia berada di bilik SUB ke ataupun dia dah berada di bilik yang lain? So sepatutnya bila berlaku di bilik yang lain, proses pindahan itu perlu dibuat. Proses pengemaskinan surat beranak itu perlu dibuat. So kalau pengemaskinan itu tak dibuat dalam surat beranak, so that's why bila pemeriksa turun tuan-tuan dan puan-puan, dia dapati rekod dah tak sama dengan fizikal lah. So these are the things yang saya kira kita akan hadapi lah. Sebab aset pun nama pun aset alih tuan-tuan dan puan, memang dia akan beralih tuan-tuan dan puan. So ini adalah salah satu perkara yang perlu dilihat lah, bagaimana kita nak takbir pergerakan-pergerakan aset ini supaya aset bila mana dia bergerak, dia sepatutnya disusuli dengan pengemaskinan rekod. Sebab kalau kita gagal mengemaskini rekod tuan-tuan dan puan-puan, implikasi dia inilah, bila berlaku proses pemeriksaan setahun sekali ni, akan berlaku banyak sangat laporan aset yang dikatakan tak tally dengan rekod aset tersebut. Ini perkara yang memang betul-betul berlaku di underground kelak lah. Okey? So dalam perincian laporan aset ni dia ada status lah A, B, C, D, E, F ni. Tak apa tuan-puan, ini tuan-puan boleh lihatlah. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila pemeriksa ini membuat laporan pemeriksaan ini, of course lah laporan tu dia tak boleh sekadar masuk file saja tuan-tuan dan puan-puan. So ketua betul lah, dalam apa-apa perkeling memang dia akan kata ketua jabatan lah tuan-tuan dan puan, tapi ketua jabatan ni of course dia akan back to unit pengurusan aset lah. Okey. So apa yang unit aset perlu buat adalah perlu membuat analisa lah tuan-tuan dan puan dan mengambil tindakan susulan lah. Kalau yang dilakukan itu dia kata perlu pembaikan, so kita kena rancang aktiviti penyelenggaraan tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang paling kita worry adalah kalau aset itu dilakukan sebagai tak digunakan. Tak digunakan ni tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya, dan kenapa kita beli? Ini kita bimbang. So takut. Maksudnya kalau you bila pemeriksa claim benda ini sebagai tak digunakan, so soalan dia akan patah balik ke belakang. Dan kenapa you beli at the first place? So ini perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Kena semak tuan-tuan, sekiranya ada laporan yang sebegini. Dan kerisauan kita juga sekiranya dilaporkan aset itu hilang, tak dapat, tidak berada di lokasi. Ini pun kita bimbang. Adakah benar-benar hilang ataupun dia dah berpindah tangan dan dia dah lost track. So ini juga dia akan menyebabkan kita sedikit risau lah tuan-tuan dan puan-puan.
Alright, so itu dari segi pemeriksaan aset. So, setelah kita terima laporan pemeriksaan itu tuan-tuan dan puan, satu analisis QPA 12 lah perlu dibuat. So inilah QPA 12 nya tuan-tuan dan puan. So kita kena bentangkan dalam mesyuarat JKPA untuk sukuan-sukuan itu berapa total aset, berapa yang dah diperiksa, berapa yang belum periksa. So daripada yang telah diperiksa tu berapa yang status A, B, C, D, E dan E, F lah tuan-tuan dan puan. So dia begitu. QPA 12. Dan lastly, untuk setahun sekali tuan-tuan dan puan, perlu disediakan sijil pemeriksaan dan dihantar kepada ibu pejabat dan pejabat akan hantar kepada Kementerian Kewangan. QPA 13. Sijil. Seolah maksudnya dah menunjukkan bahawa kita dah selesaikan 100% pemeriksaan aset. Ini rupanya lah QPA 13 tu. So, ada soalan? Tuan, saya nak tanya satu soalan. Boleh? Kalau yang barang yang hilang tu yang dikata sekejap ya. Hapus kira tu maksudnya macam mana? Tidak dapat dikesan diambil tindakan hapus kira. Betul. Maksudnya dia beginilah. Bila sekiranya, itu yang kita akan perincikan dalam bab yang terakhir nanti, iaitu bila mana aset ini didapati hilang, maksudnya hilang ni fizikalnya dah tak dapat kita kesan lah kan. So, by right, proses hapus kira perlu dimulakan, iaitu dengan membuat laporan polis dan sebagainya. Nanti kita akan tengok dalam bab yang terakhir sekali. Hapus kira tu is a proses write off lah, proses macam mana kita nak hapus kira aset yang hilang lah, yang fizikalnya yang dah tak ada di lokasi. Okay, dah. Boleh? Alright, baik. Tuan. Salam, sila. Boleh, sila. Tak apalah, saya pergi dulu. Saya nak tanya Tuan, untuk QPS 11 ni, dia masuk dalam file sama dengan QPA ke? Ataupun dia QPS 7 ke QPA 7? QPS 11. QPA 11. PS. PS adalah pengurusan store. Itu dalam bab sekejap lagi, dalam pengurusan store. Sekarang kita dekat QPA. Kita semuanya QPA, PA sekarang ni. Sebab dia pengurusan aset. Maksudnya, typo ke Tuan? Macam mana? Slide Tuan yang tadi ni typo ke Tuan? Slide nombor Okey, betul typo. Sorry, thank you. Okay. QPA 11. Okay, terima kasih Tuan. Baik, thank you. QPA 11. Next, ada tadi kan? Assalamualaikum Tuan. Salam. Nak tanya kalau contohnya kenderaan aset macam kenderaan jabatan yang kita beli pada Springco Senan Bahad, dia kena isi barang 13 juga ke macam mana? Kalau at the first place aset-aset itu adalah aset Spengco, aset sewaan, so dia dah out of kita punya topik lah. Bukan topik teman-teman, maksudnya yang sedang kita bincangkan ni is semua yang berkaitan dengan aset yang milik kerajaan. Yang asalnya ada surat beranak. Kan aset-aset kenderaan yang Spengco ni kan kita sewakan, betul tak? Alright? So bila sewaan ni dia ada tata cara yang lain, dia borang yang lain dan sebagainya. Bukan tak ada dokumentasi, tapi dia tidak menggunakan pakai dokumen-dokumen yang disebut dalam perkeling aset kerajaan inilah. Boleh? Baik. Baik, thank you. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab yang tadi, bab penggunaan aset, okey, sekiranya berlaku peminjaman ataupun pergerakan yang bersifat sementara, tuan-puan akan isi QPA berapa? 9. Sekiranya berlaku kerosakan aset, memudah pula kerja kan? Sebut je QPA 9, 10. Okey. Dan sekiranya berlaku pemeriksaan aset, sekiranya dah selesai pemeriksaan aset, pegawai pemeriksa akan isi QPA 11 lah. So QPA 12 dan QPA 13 adalah QPA yang akan disediakan oleh unit pengurusan aset untuk membuat laporan pemeriksaan dan juga sijil pemeriksaan aset lah. Okay, alright. So next, bab penyelenggaraan aset tuan-tuan dan puan-puan, basically penyelenggaraan ini dia boleh dipecahkan kepada dua jenis lah. Okay,
penyelenggaraan preventif dan juga penyelenggaraan korektif. Preventif ni yang macam kita duk hantar kereta kita tu 3 bulan, 6 bulan, setahun sekali, 2 tahun sekali, yang berjadual. So yang korektif ni is like macam tiba-tiba rosak dan kita kena buat pembetulan, correction. So itu adalah 2 kategori penyelenggaraan. Dan untuk penyelenggaraan aset ini tuan-tuan dan puan-puan, ia perlu disenaraikan dalam senarai yang dinamakan sebagai QPA 14 lah, untuk aset-aset yang memerlukan scheduled maintenance lah, yang preventive maintenance tadi tuan-tuan dan puan. Tapi jangan risau, again, semasa kita buat pendaftaran aset, sekiranya aset itu memerlukan preventive maintenance ni, kita akan tanda satu kotak tuan-tuan dan puan, dan dia akan automatically keluar dekat QPA 14 ni lah. So maksudnya, again, kita tak buat lah benda ni, sistem yang auto generate sebenarnya bila kita menggunakan sistem. Cuma kita kena pastilah masa kita membuat pendaftaran aset tu, kalau dia ada penyelenggaraan berjadual, dan kita kena check box dan kita kena dia akan masukkan dalam QPA 14. So QPA 14 ni is master list untuk aset-aset yang memerlukan penyelenggaraan berjadual. Dan every time bila kita selesai membuat penyelenggaraan tu, contohnya baiki tayar, baiki monitor, baiki keyboard dan sebagainya, so butir-butir itu perlu dikemas kini di dalam QPA 15. So maksudnya QPA 15 ni dia punya sejarah of maintenance lah tuan-tuan dan puan, maintenance history akan ada dekat QPA 15 ini. Dan yang paling penting adalah kita nak tahu berapa kos yang terlibat lah tuan-tuan dan puan-puan. So make sure bila kita dah hantar kepada bengkel, bila kerja dah siap, so perlu direkodkanlah maklumat tersebut di dalam QPA 15. Alright. Penyelenggaraan. Dan penyelenggaraan ni tuan-tuan dan puan-puan, bila mana dia berlaku keperluan untuk kita membawa keluar daripada jabatan kita, pergi ke bengkel dan sebagainya, again saya tak tekankan perlu diguna pakai QPA 9 lah, supaya bila mana contoh katakanlah nasib tak baik, kehilangan itu berlaku semasa aset ini sedang berada di bengkel, so kita ada QPA 9 itu sebagai bukti yang menunjukkan bahawa aset tersebut sebenarnya pada hari yang tersebut sebenarnya telah dibawa keluar ke bengkel untuk mereka membuat pembaikan dan sebagainya. So dari segi obligasi itu kita dah lepas lah, sebab kita dah isi. Cuma berbezanya kalau kita isi QPA 9 tetapi tiba-tiba hilang di bengkel kita kata, so akan ada elemen kecuaian di situ. Sebab pekling dah kata, bila you bawa keluar aset daripada pejabat, keluar daripada jabatan kerajaan, you kena isi QPA 9 ini. Tapi bila you tak isi, then akan ada elemen kecuaian di situ. Itu yang kita nak lah. So pastikan bila mana tuan-tuan dan puan-puan menghantar aset kerajaan ini ke luar lah, for whatever reason lah. Salah satunya penyelenggaraan. So ia perlu direkodkan di dalam QPA 9. So QPA 9 ni again saya tekankan, dia adalah untuk pergerakan yang bersifat sementara. Okey, dan sekiranya jabatan kerajaan tuan-tuan dan puan-puan kelak ada program ada kontrak penyelenggaraan aset. So normally dalam kontrak penyelenggaraan aset ni kita akan sebut sekiranya aset ini tak dapat dibaiki, maka syarikat hendaklah menggantikan aset tersebut. So aset-aset yang digantikan itu tuan-tuan dan puan-puan, dia tak boleh pakai QPA yang lama, surat beranak yang lama tak boleh, dia kena surat beranak yang baru. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan unsur-unsur susut nilai dan nilai semasa tadi tu. Sebab dua aset yang berbeza tidak boleh mempunyai susut nilai yang sama, betul? Sebab dia dah beza tahun dan sebagainya. So that's why aset yang lama itu dia perlu dilupuskan kepada syarikat, dan aset yang baru itu kita kena daftarkan yang barulah. Boleh tuan-tuan dan puan, kita tak boleh pakai QPA surat beranak yang sama, tak boleh. Alright. Dan dalam proses dalam bab penyelenggaraan ini pun sama, setiap bab memang ada laporan lah. So laporan untuk penyelenggaraan ini nama dia QPA 16. Okey. Kita berehat sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Baik, puan. Tuan Fauzi.
selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagai penyambung kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Okay, so tuan-tuan dan puan tadi ada soalan tadi kan? Tuan, Ya, saya sila. ada satu soalan. Tadi tu ada mention pasal yang peminjaman daripada, macam contoh kalau hantar kereta ke bengkel, jadi company tu akan bagi kereta untuk pinjam lah, sementara kereta kerajaan di dalam bengkel. Jadi untuk kereta yang dipinjamkan tu, kita nak kena isi borang Ini kalau kita assume bahawa aset kereta itu adalah kereta yang kita belilah kan, kereta kerajaan lah kan betul. So bila kita hantar ke bengkel, okay, bila kita hantar ke bengkel, that one is pergerakan sementara kan, betul? Betul, Q-PAS So kita 9. perlu, betul, kita kena isi Q-PAS 9, ya. Jadi kereta yang dipinjamkan ke kerajaan oleh bengkel tu, kita nak isi borang ke tak perlu? Oh, ini sekiranya mereka memberi pinjam kepada kita. Betul.
tidak ada apa-apalah tuan-tuan dan puan sebab itu bukan milik kita. Hmm. Boleh? Baik. Sebab itu itu bukan, again dia bukan di dalam kita punya perkeling inilah sebab itu adalah bukan owned by government kan? Betul. So maksudnya kalau ada dokumen sekalipun, that one is dokumen yang di luar perkeliling inilah. Boleh? Okey, boleh. Baik, thank you. Alright. Tadi ada seorang, Cik Saudara Faiz Osman, selain hilang jika berlaku kebakaran tuan dekat bengkel, jika berlaku kebakaran kereta kat bengkel, maksudnya apa tu? Kalau berlaku kebakaran, bila berlaku kebakaran, again tadi sebelum kita nak hantar kita dah isi Q9 kan, Cik Faiz, kita dah isi Q9, sudah ada bukti di situ menunjukkan bahawa pada sekian tarikh kita dah hantar aset ataupun kenderaan tersebut ke bengkel. So nasib tak baik berlaku kebakaran, okey tak apa, kebakaran, bila berlaku kebakaran dia akan ada dua situasi, sama ada kebakaran yang menyebabkan masih lagi ada tinggal rangka ataupun kebakaran yang menyebabkan tidak ada apa-apa rangka, debu pun dah tak ada. So kalau tinggal debu itu, tak ada nampak rangka, kita kena proceed hapus kira. Kita akan bincang dalam bab yang terakhir nanti, hapus kira aset. Kalau kebakaran yang menyebabkan rangka masih lagi ada, kita kena buat proses pelupusan. Tapi dari sudut accountability itu selesai. Sebabnya kebakaran itu berlaku di bawah bengkel. Boleh? That's why kita idea je Q9 tu it should come first. Dan nak menunjukkan bahawa kita dah putus kita punya tanggungjawab tu pada tarikh yang kita dah nyatakan dalam Q9 tu. Boleh Cik Faiz? Cik Faiz, okey? Ya, saya. Saya menjawab ke soalan? Jawab tuan. Baik, alright, thank you. Yang macam ada background Cak Dun ni apa sebenarnya? Sidang 2 tuan. Oh, nama sidang. Cakra Dunia nama penuh. Oh, ada short form pula. Okey, baiklah. Baik. Okay, Nama manja. Nama manja. Okey, baiklah. Alright. So boleh kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan? Boleh. Baik, okey. So untuk bab yang berikutnya, kita nak lihat tuan-tuan dan puan sedikit tentang proses bagaimana kita Jabatan Kerajaan boleh untuk membuat pindahan aset. Pindah-pindah yang kita dah ada sebut tadi tu, dia masih lagi pindahan di dalam jabatan yang sama tuan-tuan dan puan, seperti kita kemas kini surat beranak tadilah. Tapi now dalam bab pindahan yang kita nak bincangkan ini adalah pindahan yang yang cross jabatan tuan-tuan dan puan. Contoh, daripada Jabatan Pelajaran Terengganu pergi kepada Jabatan Pelajaran Kelantan, daripada Kementerian Dalam Negeri pergi kepada Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi. Dia begitu, yang merentasi jabatan, yang merentasi PTJ tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So bila ada kes ataupun bila berlaku situasi yang sebegini, tuan-puan kena ambil maklum, ia boleh berlaku. Dia boleh berlaku. Okay, so kalau bos kata, Ali, jabatan ni dia memerlukan aset, so kita pun macam tak ada keperluan untuk untuk hold this asset, kita pun macam dah lebih aset ni, so why not, disebabkan aset ni masih lagi boleh diguna pakai, why don't kita transfer aset ni ke jabatan? Yes, we can, kita boleh buat. So proses ni adalah proses pindahan aset. So bila nak membuat proses pindahan aset ni, falsafah dia begini tuan-tuan dan puan-puan, jabatan A adalah jabatan pemberi, jabatan B adalah jabatan penerima. So jabatan pemberi dia perlu meluluskan proses pindahan itu, dan jabatan B dia kena memohonlah sebenarnya. Okey. So bila dah ada kelulusan dan bila dah ada permohonan tuan-tuan dan puan-puan, aset akan digerakkan ke jabatan penerima. So jabatan pemberi dia akan buang maklumat aset dia akan padam. Jabatan penerima akan daftar aset dia sama macam daftarkan aset baru tadi. So at the end of the day, saya nak tanya, dari sudut pegangan aset kerajaan, adakah ia bertambah, adakah ia berkurang, ataupun adakah ia sama sahaja sebenarnya? Sama saja. Sama sahaja, tepat sekali. That's why dia bukan
dia bukan, dia tak, dia dia tidak mengurangkan, dia tidak menambahkan pun bilangan aset kerajaan. Sebab tu kita namakan dia adalah proses pindahan. So maksudnya ini antara adik-beradik lah sebenarnya. After all, kita dalam poket yang sama, kerajaan persekutuan dia, tuan-tuan dan puan-puan. So itu adalah maksud pindahan aset lah. So sekiranya nak berlaku situasi sebegitu, tuan-puan isi QPA 17 sebagaimana yang saya pamerkan di sinilah. Okey. So dan pindahan ni pun again tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dia punya laporan, iaitu nama dia laporan pindahan aset QPA 18 lah. Okey. So tuan-puan kena laporkan juga dalam CKFAK quarterly tu, berapa banyak yang kita pindahan masuk dan berapa banyak yang pindahan keluar lah. Okey, boleh. So saya tekankan sekali lagi dari sudut prinsip pindahan ini, jabatan A pemberi, jabatan B penerima, jabatan A akan meluluskan permohonan yang dibuat oleh jabatan B. So bila dah lulus, aset akan bergerak ke jabatan B, jabatan A akan padam rekod asetnya, jabatan B akan daftar asetnya. So at the end of the day, rekod aset, daftar pegangan aset kerajaan masih lagi sama. It just that dia berlaku pindahan ownership saja. Itu saja. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh? Ya, Tuan. Baik, thank you. So kita nak masuk kepada bab yang seterusnya adalah bab pelupusan. Memang panjang tuan-tuan dan puan, tapi saya tak akan go one by one lah. Saya akan sentuh secara umum saja tuan-tuan dan puan. Okey, pelupusan ini apa maksudnya? Pelupusan ini adalah proses untuk kita buang aset ini daripada pegangan kerajaan. Maksudnya di akhir proses pelupusan, katakanlah data aset tuan-tuan dan puan ada 10,000, so tuan-puan buat pelupusan, contohnya ada 100 aset tuan-puan lupuskan, at the end of the day akan tinggal 9,900 dalam aset tuan-tuan dan puan. So dia tak sama dengan pindahan. Sebab pindahan tadi, memanglah jabatan kita punya aset akan berkurang, tapi dia akan bertambah dekat jabatan penerima. Tapi dalam kes pelupusan ni tuan-tuan, kita nak buang daripada pegangan aset kerajaan persekutuan lah. So dia macam tu. Itu idea proses pelupusan. Okay. So ada beberapa perkara penting yang tuan-puan perlu beri perhatian dalam bab pelupusan ini. Salah satunya adalah justifikasi pelupusan. Okay. Ini adalah beberapa justifikasi yang mengizinkan, yang membenarkan tuan-tuan dan puan untuk proceed dengan proses pelupusan aset. Out of semua justifikasi ini, selalunya justifikasi yang paling diguna pakai, paling banyak lah yang diguna pakai untuk memohon pelupusan adalah beyond economic repair, tidak ekonomi dibaiki tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya kalau tuan-puan nak spend another cost pun untuk baiki aset tersebut, dia dah macam like better tuan-puan beli baru saja. So, itu maksud dia lah, tidak ekonomi dibaiki. Alright, so selain daripada itu, dia ada juga beberapa justifikasi yang lain, iaitu tidak lagi diperlukan oleh jabatan lah. So bila tidak lagi diperlukan oleh jabatan ni tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita sebelum kita nak come into that conclusion yang kita tak perlu lagi aset ini tuan-tuan dan puan, of course kita akan membuat offer kepada jabatan-jabatan yang contoh kita ada mesin shredder. So kita dah ada shredder yang baru tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so kita rasa tapi dia macam boleh guna lagi. So kita offer lah kepada jabatan-jabatan yang mungkin ada masalah untuk membuat pembelian yang baru, ada kekurangan peruntukan dan sebagainya. So kita boleh offer kepada jabatan yang lain. Tapi what if kalau jabatan yang lain pun tak nak juga, masing-masing kaya, ada duit dan sebagainya, boleh beli yang baru. So kita boleh untuk buat pelupusan atas justifikasi tidak lagi diperlukan oleh jabatan lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, dan lain-lain justifikasi itu tuan-puan boleh lihat lah, usang, rosak dan sebagainya lah. Okay. Alright, so itu yang pertama yang tuan kena tahu, untuk membuat pelupusan ni perlu ada justifikasi lah, perlu ada justifikasi. Yang kedua, berkaitan dengan pelupusan ini, apa yang tuan kena beri perhatian adalah ia juga perlu diluluskan. Kalau tak diluluskan, tuan-puan tak boleh buat pelupusan. So bila nak lulus kena ada permohonan. Nanti kita akan sampai dekat fasa permohonan. So nak lulus di tuan-tuan dan puan, ada kuasa-kuasa tertentu saja yang mempunyai kuasa untuk meluluskan pelupusan. Yang pertama, kuasa yang ada adalah pada kementerian, di mana aset-aset yang tidak lebih 400,000 boleh diluluskan di peringkat kementerian. Dan kalau lebih 400,000 tuan-tuan dan puan, dia perlu pergi kepada satu peringkat lagi yang lebih tinggi, iaitu peringkat treasury lah. Okey. 400,000 itu kalau kita sandarkan kepada satu unit punya aset. Tapi kalau kita aggregatekan, maksudnya dalam satu permohonan itu,
Kalau dia up to 4 million, dia boleh juga diluluskan di peringkat kementerian. Ataupun kalau dia aggregate more than 4 million, tuan-tuan dan puan, dia akan pergi ke treasury lah. So tuan kena tahu dia ada kuasa melulus dia. Alright. So kuasa melulus ini dia mengguna pakai Akta Perwakilan Kuasa lah tuan-tuan dan puan. PO 485 lah, 27 Oktober 2014. Okey. Tuan-tuan. Salam, sila. Maaf pula. Tuan, saya nak tanya, kalau daripada segi aset tu, pegawai ataupun siapa yang telah determine bahawa aset tu dah tak boleh lagi diguna pakai? Macam yang tuan tunjuk ni, kuasa melulus ni saya faham ada kementerian perbendaharaan tu semua tu kan. Tapi by right mereka tu semua tak tengok lah benda tu physically kan. Definitely. Saya betul. Maksudnya kiranya contoh kalau laptop, kalau rosak sikit-sikit kan. Lepas tu kalau orang nak tipu pun boleh lah sebab tak ada siapa daripada kementerian ataupun perbendaharaan akan turun tengok pun benda tu. Jadi siapa yang di peringkat jabatan tu yang akan determine bahawa benda tu memang boleh dilupuskan. Baik, soalan yang baik, thank you. Sebab itu perkara-perkara itu telah di-count in dalam proses permohonan. Nanti kita akan tengok. Semasa kita uruskan permohonan pelupusan ni, ada elemen-elemen yang telah dibangkitkan oleh Saudara Ashraf tadi tu telah diambil kira. Nanti kita akan sampai nanti. Boleh? Boleh tuan, terima kasih. Baik, thank you. Baik. Alright. So,